ta'ala wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa ba'd. Tuan-tuan sidang Jumaah yang dikasihi sekalian, jika kita melihat mengenai manusia, maka kita ada dua dimensi. Satu dimensi Allah berbicara mengenai kita, dan ada satu dimensi kita pula mendefinisikan kita. Jadi hidup manusia itu hendaklah dibenarkan dalam dimensi Allah berbicara mengenai kita, dan kita juga membenarkan apa yang kita rasai mengenai diri kita. Misalnya Allah SWT apabila dia mengkhabarkan kepada kita bagaimana sikap ataupun pandangan dia terhadap manusia, Allah sebut inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Yang bermaksud kami tawarkan beban ataupun amanah yang besar ini kepada makhluk-makhluk yang lain. Semuanya tidak mahu memikulnya melainkan manusia. Jadi dari sudut itu Allah menggambarkan bahawa kita adalah makhluk yang memikul tanggungjawab. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan mengenai pandangan dia terhadap kita dengan mengatakan bahawa dia amat respect dan hormat kita. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri. Sesungguhnya kami muliakan anak Adam dan kami jadikan dia termulia di antara makhluk-makhluk yang lain. Kemudian Allah SWT menyatakan lagi bahawa manusia itu disuruh untuk mentaati perintahnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan manusia dan jin melainkan untuk mengabdikan diri kepadanya. Kemudian Allah menyatakan lagi mengenai kita dengan mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya kami menjadikan manusia itu mereka yang akan memakmurkan bumi. Dan di ujung penyataan itu Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami mencipta manusia itu dengan sebaik-baik ciptaan. Jadi kalau kita lihat bagaimana Allah melihat kita dengan 5 kenyataan Allah tadi, maka itu menunjukkan bahawa kita adalah makhluk yang teristimewa. Itu kita adalah orang yang memikul amanah, kita adalah orang yang dimuliakan, kita adalah orang yang akan mentaati perintah Allah, kita adalah orang yang akan memakmurkan bumi ini, dan kita adalah makhluk yang terbaik. Itu tuan-tuan apa yang Allah nyatakan mengenai kita. Apabila kita kembali kepada kita pula, iaitu kita sebagai manusia, kita melihat diri kita pula, nampaknya kita mempunyai definisi yang lain pula mengenai kita berbanding apa yang dinyatakan oleh Allah mengenai kita.
Dan definisi kita itu nampaknya terlalu kontradik dengan definisi Allah, ataupun terlalu kontradik dengan gambaran yang Allah beri pada kita. Kita adalah makhluk yang tamak. Kita adalah makhluk yang terlalu suka kepada kepentingan diri. Kita adalah makhluk yang mana banyak kerosakan berlaku di muka bumi ini disebabkan oleh kita. Walaupun kadang kita melihat ada sebahagian makhluk itu corak makannya begitu ganas, seperti harimau, ular sawa, cukup ganas cara mereka makan. Tetapi tidak pernah tercatat dalam mana-mana sejarah bila harimau membaham lembu, ular pula memakan kambing ataupun ternakan, kita dapati ternakan itu pupus. Tak pernah ada kerosakan ekosistem hanya disebabkan selain manusia. Tapi bila manusia datang dan manusia dengan rakusnya itu, maka gosoklah ekosistem yang ada. Makhluk pupus kebanyakannya adalah disebabkan oleh manusia. Sumber alam rosak adalah disebabkan oleh manusia. Jadi tuan-tuan, apabila dilihat dengan pandangan Allah terhadap kita dan dilihat pula tentang apa yang kita lakukan untuk kita dalam hidup ini, maka kita sebenarnya mengecewakan. Kita adalah makhluk yang mengecewakan. Dan rasakanlah ya, kalau kita bayangkanlah, agak-agak salah seorang daripada kita ni jadi Tuhan, apa agak-agaknya kita akan buat untuk makhluk yang mengecewakan itu. Dan nada Allah kecewa dengan kita itu disebut beberapa kali di dalam Al-Quran. Antaranya Allah sebut, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Kami campak, Allah tidak mengatakan dia masukkan, sebaliknya menggunakan perkataan yang cukup kecewa terhadap sikap manusia, yang mana Allah pada asalnya menghormati manusia dengan begitu tinggi, maka dia mengatakan kami campak ramai manusia ke dalam neraka adalah kerana manusia mempunyai akal tetapi tidak berfikir, mempunyai telinga tetapi tidak mendengar nasihat, mempunyai mata tidak memerhatikan kerosakan yang dilakukan, maka mereka lebih hina daripada binatang. Jadi tuan-tuan, untuk memperbetulkan tanggapan kekecewaan Allah terhadap kita, maka kita harus menyemak kembali sikap kita. Dan kalau kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, Allah amat kecewa dengan orang-orang tertentu, dan kekecewaan yang paling Allah kecewa ialah Allah kecewa dengan orang munafik. Kalau tuan-tuan lihat di dalam Al-Quranul Karim, tuan-tuan akan dapati terdapat lebih kurang 11 tanda Allah menyatakan kepada kita ciri orang beriman. Dan terdapat 9 tanda ciri orang yang kufur. Tetapi ciri orang yang munafik ada 21 dalam Al-Quran, dan dalam hadis ada 4. Bermaksud ada 25 tanda orang munafik tadi. Maka kita akan bertanya, kenapa ciri munafik itu terlalu banyak dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi? Ianya menggambarkan kepada betapa teruknya orang yang bersifat munafik itu kesannya ke dalam hidup beragama ataupun hidup bermasyarakat itu sendiri. Maka orang-orang ini apabila dia berada dalam satu-satu kelompok, dia akan merosakkan kelompok tersebut lebih teruk daripada kerosakan yang dilakukan oleh orang-orang yang kafir. Kalau kita baca sejarah agama kita,
Sejak daripada baginda sallallahu alaihi wasallam sampailah yang terakhir kejatuhan kerajaan Uthmaniyah, maka kita dapati semuanya adalah disebabkan oleh munafik. Bukannya disebabkan oleh orang kafir yang datang dari luar dan menghancurkan tamadun kita. Maka oleh kerana itu tuan-tuan, ketakutan kita ataupun keawasan yang ada pada kita haruslah begitu tinggi agar menjadikan kita tidak terjebak dengan kemunafikan itu. Maka untuk mengelak perkara tersebut berlaku pada kita, maka Allah rincikan mengenai sifat-sifat munafik itu begitu detail. Dan saya berharap selepas daripada ini jangan lagi tuan-tuan kata tanda orang munafik itu ada 3. Kerana itu menggambarkan kedangkalan tuan-tuan untuk mengenal siapa munafik. Kalau masih lagi tuan-tuan membawa retorik tanda orang munafik itu 3, tanda orang munafik itu 3, maka betul lah kita tidak kenal munafik yang ada di kalangan kita yang akhirnya mengkhianati kita dari dalam. Jadi oleh kerana itu, supaya kita tidak dikhianati dari dalam dan kita juga membenci apa yang dibenci oleh Allah dan Rasul, kerana itulah tanda hidup beragama kita tadi. Kerana Allah membenci orang munafik, maka kita juga akan benci orang tersebut di atas asas Allah benci, kita pun benci. Dan selain daripada itu, asas logiknya juga tidak pernah orang munafik itu membawa suatu kebaikan dalam suatu perkelompokan manusia sejak daripada baginda sallallahu alaihi wasallam sampai ke hari ini. Tuan-tuan sidang Jumaah yang dikasihi sekalian, kalau kita berbicara mengenai munafik, di sana ada 2 cara pandang mengenai orang munafik. Pertama, memandang munafik itu sebagai jenayah. Yang satu lagi, memandang munafik itu sebagai pesakit. Saya secara peribadi bersetuju dengan almarhum Syekh Abdul Rahman Al-Habannakah, Muhammad Al-Ghazali dan beberapa ulama lain yang mengatakan munafik itu asalnya daripada penyakit. Tetapi apabila dia dibiarkan, disuburkan, diternak dalam diri kita, maka lama-lama dia menjadi perangai yang sebati dan akhirnya dia sudah tidak lagi boleh diubat dan menjadi satu jenayah. Bermaksud tidak adil kalau kita melihat orang yang mempunyai beberapa ciri munafik, kita terus menghukumnya sebagai penjenayah. Sebaliknya hendaklah kita bantu mereka agar mereka tadi dapat mengubati sikap mereka yang tak baik itu, supaya mereka dapat menjadi seorang mukmin yang sejati dan hidup bersama masyarakat Islam dan sekali-kali tidak akan mengkhianati umat Islam. Saya rasa tak perlu saya hurai betapa celakanya si munafik itu, memadai tuan-tuan beli tiket wayang tengok Mak Kilau. Itu sudah cukup menggambarkan kepada kita betapa bencinya kita kepada kemunafikan. Tapi apa yang saya nak nyatakan di sini ialah bagaimana kemunafikan itu lahir, berkembang dalam diri kita. Ianya adalah disebabkan oleh 2 faktor. Faktor pertama ialah faktor persekitaran. Dan nampaknya persekitaran kita orang Melayu ni menyuburkan kemunafikan. Minta maaf lah, saya juga orang Melayu. Persekitaran kita tidak menyuburkan orang tadi menjadi tidak munafik. Sebagai contoh, bila kita pergi mesyuarat, kita lebih setuju untuk bermuka-muka, bersetuju dalam mesyuarat dengan pandangan pengerusi, lepas tu kita mengumpat selepas mesyuarat. Saya ingatkan ianya berlaku pada mesyuarat kampung, mesyuarat kabinet pun macam tu juga. Jadi bermaksud munafik subur dalam masyarakat Melayu. Jadi faktor persekitaran kita membentuk kemunafikan itu subur, maka kita perlu ubah persekitaran ini supaya kemunafikan itu yang suatu hari nanti akan merugikan kita tidak disuburkan. Dan yang kedua adalah disebabkan peluang.
Bila peluang itu ada, disokong pula oleh persekitaran, maka lama kelamaan kita akan memilih untuk menjadi munafik dan akhirnya kita akan merugikan apa yang kita ada dan kita akan menghilangkan kepercayaan orang terhadap kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, bila ditanya apa kemahiran orang munafik, orang munafik, tuan-tuan, mereka mempunyai beberapa kemahiran. Dan tuan-tuan boleh lihat siapa yang ada kemahiran itu tanpa prejudis. Saya tidak prejudis pada siapa-siapa, cuma saya nak sebut di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi ada menyatakan beberapa kemahiran munafik. Pertama, tuan-tuan, orang munafik adalah orang yang cukup mahir menggunakan terminologi. Mereka pandai sungguh reka perkataan yang menjadikan orang terpukau dengan perkataan itu. Dan Allah berfirman mengenai perangai mereka, wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Ada di kalangan manusia itu, mereka cukup pandai menggunakan terma-terma tertentu yang menjadikan bila kita dengar terminologi ataupun terma yang mereka sebut itu, kita akan terpukau. Dan bila kita terpukau, kita menyangka dia adalah pejuang kepada terma itu. Sebenarnya dia adalah orang yang tidak beriman pun dengan terma itu, dan dia menipu kita dengan sebenar-benarnya. Kita sering dengar orang bercakap mengenai bangsa, memperjuangkan hak bangsa. Tapi kita lihat pejuang itulah yang kaya, yang diperjuangkan itu tak pernah kaya, tuan-tuan. Kita dengar ada orang berperjuangkan agama, dan kita lihat orang yang berjuang itulah tidak beragama berbanding apa yang dia perjuangkan. Kita dengar orang itu berjuang mengenai kemiskinan, dan kita dapati sepanjang perjuangan itu makannya mewah, makan kita yang mengikat perut. Jadi tuan-tuan, kemahiran orang munafik itu ialah pandai menggunakan kata. Dan siapa yang pandai guna kata tu saya tak tahu. Tuan-tuan sendirilah yang kena cari. Yang kedua, tuan-tuan, orang munafik mereka pandai menggunakan watak mereka, di mana ketika mana mereka menipu, kita tidak sangka bahawa mereka sedang menipu. Dulu, tuan-tuan, saya baca buku Ainun dan Abdullah menulis mengenai teknik komunikasi. Mula-mula saya jadi pensyarah, perlulah berkomunikasi dengan ramai orang, bacalah Ainun Abdullah. Begitu juga dengan ada seorang Abdullah Michael, begitu menulis. Kedua-dua penulis ini mengatakan bahawa orang yang berbohong itu ada 3 ciri. Pertama, dia tak berani tengok mata kita. Yang kedua, dia akan menggaru ataupun memegang tempat-tempat yang tak patut dia pegang ketika berkomunikasi. Dan yang ketiganya, orang yang menipu itu suka menggunakan ayat sokongan, pengukuhan bagi menyatakan bahawa mereka tidak menipu. Jadi saya gunalah tips itu pergi ke pasar malam. Saya suka makan ikan patin, dan saya tahu patin yang dia jual tu patin yang dia bela dekat Sungai Kelang. Dan tuan-tuan tahulah apa dia makan. Saya tanya dia, ini patin temeluh ke? Dia tengok muka saya, ya encik, demi Allah ini patin temeluh. Jadi 2 tips yang diberi oleh Ainun dan Abdullah sudah tak boleh pakai. Satu, dia tengok mata saya tu. Jadi kita pun pakai Ainun punya teknik. Kalau menipu mesti tak tengok mata, tapi dia tengok mata saya. Lepas tu dia pegang bahu saya, dia tepuk, ya, beli encik, RM15 sekilo. Jadi asalnya saya tak percaya, saya jadi percaya, tuan-tuan. Akhirnya saya belilah 5 kilo sebab nak buat masak tempoyak. Balik rumah, bila masak-masak, saya makan secebis, saya buang dalam tong sampah. Busuk sangat ikan tu. Jadi bermaksud, tuan-tuan,
Peniaga itu, dia sudah baca buku Ainun bahawa untuk mengelak orang tu tahu dia menipu, dia cuba praktis bagaimana tips itu tak menjadi, tuan-tuan. Jadi bermaksud, tuan-tuan, orang yang menipu ini, tuan-tuan, dia cukup pandai menipu sehingga karakter dia menipu itu tidak dijangka. Kita tak boleh nak ramal, dan itu berlaku pada 2005. Belum ada lagi drama yang mengajar kita menipu. Belum ada lagi CSI Miami, belum ada lagi CSI New Season, Nevada dan sebagainya, belum ada lagi TikTok dan sebagainya. Maka hari ini, tuan-tuan, orang sudah tidak perlu lagi seorang yang berilmu pengetahuan. Dia hanya perlu tengok TikTok dan bagaimana nak tipu orang. Sehingga penipuan itu telah menjadi suatu perkara yang dianggap bijaksana. Apabila orang tu pandai menipu, kita sudah tidak marah pada orang itu kerana kita akan kata pada dia bijak. Kenapa? Kita telah menormalkan penipuan itu sehingga menipu sudah menjadi sebahagian yang boleh diterima. Cuba kita lihat, tuan-tuan. Tak perlu jauh, hari Ahad ini akan berlaku karakter penipuan. Di saat orang sibuk lapah daging, di saat orang sedang agih-agih daging, sedangkan daging itu kita tahu sudah ada orang yang menerimanya dan sebagainya. Ada orang bawa beldi, yang mana beldi itu 5 biji dia bawa, tuan. Belum daging itu, belum lagi sempat diagih itu, dah masuk batang pinang dalam beldi dia, dah masuk dalam bonet kereta dia. Dan gelagat itu, tuan-tuan, saya juga lama join masjid, tuan-tuan. Kita tengok ianya dilakukan oleh orang yang kita tak sangka dia akan buat. Kita tak sangka dia akan buat. Kenapa? Kerana kita rasa dia selalu datang masjid, bila ustaz bercakap tentang penipuan, dia pun astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Bila bercakap tentang dosa, dia masya-Allah. Tapi bila ada daging, dia boleh bersikap begitu. Maka dan kita pula, masyarakat kita pula, kalau tegur kan nanti gaduh, jadi biar je lah. Jadi bermaksud, sebab itu kita lihat dalam masyarakat kita, untuk jadi jahat ianya disuburkan. Ianya disuburkan. Jadi sesiapa datang tegur, maka orang tu dianggap sebagai bla 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 bla. Maka akhirnya kita pun tengok. Dan apabila kita tengok perkara itu berlaku, maka ianya dianggap sebagai sesuatu yang normal. Maka besok orang lain pula bawa baldi, lusa orang lain pula bawa baldi. Kita sembelih 36 ekor lembu, 300 orang miskin tak cukup, tuan-tuan. Jadi kita tanya, pergi ke mana ya? 300 orang miskin, semua yang bawa kopon tu ada yang tak boleh ambil. Jadi kita tanya, kat mana 36 ekor lembu? Jadi kita tak tahu, dia hilang. Jadi kalau kita kata orang di Putrajaya tercicir, maka orang di masjid pun tak kurang juga tercicir, tuan-tuan. Hilang sana, hilang sini dan sebagainya. Maka sebab itu saya percaya kepada teori, kalau kita marah kepada orang Putrajaya, maka kita sebelum mendapat pemimpin yang baik, maka kita semua kena jadi baik dulu. Kerana pemimpin itu datang di kalangan kita. Dia bukan datang dari planet Marikh, kemudian diundi dan masuk ke Putrajaya dan memimpin kita dengan baik. Dia mesti datang daripada kita, dan bila kita sebut kita, dia datang daripada rumah Allah inilah. Orang yang solat di sinilah harus menjadi seorang mukmin yang sebenar. Kita tidak sekali-kali akan mengambil sesuatu yang ada di depan kita jika ianya bukan hak kita. Kerana kita percaya bahawa Allah itu Maha melihat. Kita percaya bahawa kita mempunyai harga diri yang lebih mahal daripada beberapa kilo daging yang boleh kita beli tadi. Tapi apabila kita adalah seorang yang munafik, kerana orang munafik itu dikatakan oleh Syekh Al-Haban Nakah, ianya terbentuk daripada 3 sikap ataupun 3 perangai ataupun 3 sifat yang ada dalam diri kita. Pertama ialah penakut.
Orang berani jarang akan memilih jalan kemunafikan. Biasanya orang penakut akan memilih jalan kemunafikan. Dan apabila ditanya apa yang dimaksudkan dengan penakut? Penakut ialah orang yang tidak sanggup mengambil risiko dengan apa-apa tujuan yang dia mahu. Dan dalam masyarakat kita, ramai orang kita lebih suka kerja kerajaan. Dan bila ditanya kenapa nak kerja kerajaan? Sebab tak nak ambil risiko. Sebab kerja kerajaan walaupun PKP 25 hari bulan dapat gaji. Termasuk yang sedang berceramah pun pegawai kerajaan. Tuan-tuan. Jadi ordinary kita tak berani mengambil risiko, maka sebab itu orang kita tak berani berniaga. Kerana berniaga ada risiko. Ramai orang kita belajar di fakulti perniagaan bukan keluar untuk jadi peniaga, tapi dia bekerja ataupun dia ambil degree perniagaan, dia keluar nak jadi pegawai di sebuah institusi perniagaan. Dia sendiri tak berniaga pun, tuan-tuan. Dia sendiri tidak berniaga pun. Maka itu menunjukkan bahawa dia takut untuk mengambil risiko. Dan saya pun heran. Kita mempunyai pakar ekonomi yang cukup ramai di universiti. Apabila kita gawat, saya tak pernah jumpa profesor yang hebat dalam ekonomi, buka kedai dan tunjuk model. Inilah perniagaan yang menjadi. Saya pun heran. Mana teori awak? Mana teori awak? Maka itu menunjukkan kita penakut. Jadi bila kita penakut, maka kita ada potensi nak jadi orang munafik. Ada potensi. Tapi tidaklah mengatakan kita sudah jadi munafik. Seperti mana tuan-tuan tengok saya tembam. Kan BMI saya tak elok, maka itu adalah potensi kencing manis. Betul kan? Jadi bermaksud dia hanya potensi. Jadi potensi itu janganlah tuan-tuan terus marah kat saya. Ustaz kata kami. Tak, saya tak kata. Saya cakap teorinya begitu. Orang yang akan menjadi munafik, pertama sekali orang itu dia diselubungi oleh rasa takut. Takut mengambil risiko kerana sesuatu tujuan yang dia nak. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menjadikan seseorang itu munafik, dia adalah seorang yang tamak dengan satu perkara. Apabila seseorang itu tamak dengan satu-satu perkara, tuan-tuan, dan dia pula adalah seorang yang penakut, terlalu kuat dorongan yang mendorongnya untuk memilih cara menipu bagi mendapatkan perkara itu. Tetapi jika dia tamak dan dia berani, maka dia tak akan memilih cara untuk menipu. Sebaliknya dia akan bersaing, sebaliknya dia akan bertanding bagi mendapatkan apa yang dia nak. Maka kita takut. Kita ini seorang yang penakut, ditambah kita pula tamak, dan tamak lazimnya berlaku apabila ada peluang yang tidak diaudit. Lebih-lebih lagi bila datang musim korban hari Ahad ni, daging ditumpuk tinggi begitu kan. Wah, jadi bila wow tu kan tuan-tuan, saya selalu sangat tengok ada orang yang tidak diberi tanggungjawab pun untuk mengagih. Dia pula sibuk ambil letak. Dan kita kata ini tumpuk mana? Ada tumpuk, ada. Jadi bila datang yang bertugas pula tumpuk pula. Lepas tu akhir sekali kita tengok tumpuk yang dia buat hilang. Ke mana? Tak tahu, tuan-tuan. Maka sebab itu baginda SAW ada menyatakan bila seorang sahabat bertanya kepada baginda, ada mungkin tak orang mukmin itu berbohong? Ada mungkin tak orang mukmin itu, maafkan saya, ada mungkin tak orang mukmin itu penakut? Nabi kata ya, ada mungkin. Ada mungkin tak orang mukmin itu dia kedekut? Nabi kata ya, ada mungkin. Ada mungkin tak orang mukmin itu berbohong? Nabi kata tidak. Maka itu menunjukkan kepada kita bahawa apabila ingin mengakui orang itu amanah atau tidak, kita tak boleh ukur dia berasaskan pakaian. Orang itu tidak boleh diukur dia ini seorang yang amanah atau tidak hanya sekadar pakaiannya berpakaian agama, berketayak, berserban, berjubah. Itu bukan satu asas yang menunjukkan bahawa dia seorang yang amanah.
di mana kita mungkin menemui seorang yang amanah di mana dia mungkin tidak berpakaian pakaian agama. Dan kita juga mungkin menemui seorang yang amanah dengan orang yang berpakaian agama. Dan kita jumpai orang yang khianat dengan orang yang tidak berpakaian agama. Dan kita juga mungkin menemui orang yang khianat di kalangan orang yang memakai pakaian agama. Jadi dengan kata lain, amanah itu tidak dinilai kepada orang itu kerap ataupun tidak dia datang masjid. Datang masjid ada perkara lain yang harus kita nilai, adapun amanah satu perkara lain yang harus dinilai. Misalnya kalau kita lihat ya, Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam, kalau dikira sebagai profil biasa, siapa beliau? Hamba. Siapa beliau? Banduan. Maksudnya kalau minta kerja dengan JPA sekarang, borang betul boleh isi, tuan-tuan. Sebab hamba tak ada pendidikan, lepas tu banduan. Profil itu kalau isi borang, tak ada orang terima. Tak ada orang akan terima profil itu. Tapi apa yang kata Nabi Yusuf, kita tahulah dia Nabi sebab kita baca Quran tu. Tapi kalau dilihat pada orang masa itu, kita yang diberi tanggungjawab untuk menilai orang yang meminta kerja dan sebagainya, ada seorang datang, seorangnya seperti mana suami Zulaikha, ketua pencing, ketua polis pencing misalnya kan, ada gelar pula, ada macam-macam, dia minta kerja. Kemudian ada seorang ni pula hamba, banduan, bla 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 begitu minta kerja. Secara mudahnya kita akan ambil orang ni sebab orang ni bergelar, ada gelar. Orang ni pula ada background yang baik, ketua polis pula dan sebagainya. Tapi bila agama mengajar kita, agama kata bila amanah itu diberi kepada Potifar. Potifar tu nama suami Zulaikha tadi. Suami Zulaikha tu khianat, bukan orang baik. Sedangkan profilnya adalah profil orang baik. Manakala Yusuf alaihi salatu wassalam profilnya tak cukup baik. Budak iaitu hamba, banduan, tetapi dia adalah seorang yang tahu mengurus dan dia juga adalah seorang yang amanah. Maka dia meletakkan pada profil dia, inni qawiyyun amin. Dia mengatakan bahawa dia seorang yang mampu untuk melaksanakan tugas tersebut dan dia adalah seorang yang amanah. Maka oleh kerana itu tuan-tuan, marilah kita sama-sama memperkuatkan diri kita supaya kita mampu untuk berdepan dengan godaan dunia yang ada ini, bahawa bila kita menjadi seorang Muslim, kita menunaikan tanggungjawab yang betul, iaitu apabila kita digoda dengan apa-apa yang ada di dunia, kita percaya bahawa bila kita melaksanakan amanah itu dengan baik, maka Allah akan memberi balasan yang baik juga untuk kita. Jadi amat malulah tuan-tuan kalau kita dengan daging korban pun tak boleh nak urus dengan baik, bagaimana kalau kita diletak di Putrajaya? Lagilah teruk tuan-tuan. Jadi sebelum kita marah-marahkan orang, marilah sama-sama kita mengurus amanah yang diberi oleh Allah kepada kita untuk diberi kepada orang yang berhak. Dan dalam amanah itu ada juga yang diizinkan kita makan, di mana daging korban itu tuan punya korban boleh makan satu bahagian, kawan-kawannya satu bahagian, dan jangan lupa dalam senarai kawan itu masukkan nama saya. Boleh juga saya makan bersama tuan-tuan, dan sebahagiannya lain diberikan kepada orang miskin. Marilah kita sama-sama menjadi seorang mukmin yang benar, seorang mukmin yang tidak berkompromi dengan apa saja yang mencalik keaiban peribadi kita. Maka jika kita menjadi seorang yang benar, maka kita telah melaksanakan apa yang diharapkan oleh Allah kepada kita, dan kita tidak mengecewakan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tidak mengecewakan Allah, maka Allah pasti tidak akan mengecewakan kita. Firman Allah, innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan mensia-siakan amalan baik yang kita lakukan. Setakat itu dulu. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.